kepada fokus kepada kekuatan fasa penilaian. Okey. Jadi kita dah bincangkan mengenai objektif. Mengenai objektif dagangan anda. Buat anda punya belanjawan tu. Fahami anda punya kepercayaan kepada dagangan. Dan fahamkan masa dagangan yang sesuai kepada anda. Anda tanya, intraday, saya intraday je bang, scalper bang. Itu trading. Tak ada salah. Itu cuma cara anda trade. Jadi, sistem dagangan di sini hendaklah sesuai kepada anda. Bukannya sesuai kepada modal. Ada yang kata tak dapat nak swing sebab modal kecil. Dia nak target yang bukan-bukan. Itu masalah yang kita dengar orang selalu sebut. Saya katakan itu cerita dongeng. Direct saya bagi tahu. Bila orang kata, oh modal kau $10 je, jangan swing, kau masuk scalping. Itu formula untuk anda gagal. Sebab mungkin scalping tak sesuai kepada masa anda. Lebih lower time frame yang anda pergi, lebih banyak masa anda kena luangkan untuk mengkaji pasaran. Lebih besar time frame, lebih rendah tempoh masa yang anda luangkan sebab anda tengok candle ataupun cerita besar sahaja dalam pasaran. Jadi bukannya lower time frame lebih cepat trade. Tak. Yes, cepat trading tapi lama untuk analisa. Kena fahamkan perbezaan dia. Lebih banyak noises, lebih banyak news, lebih banyak apa, lebih banyak lekuk yang anda sedang tengok dekat chart. Faham? Jadi kalau tanya saya, mana satu yang sesuai kepada anda, anda kena tanya kepada diri anda, apa masa yang anda ada untuk trading? Penat lebih dari untung. Tak juga. Dia kepada model. Berapa anda dapat kepada position sizing model. Okey. Jadi, di sini anda kena tanya, masa yang anda ada. Selain daripada tu, anda kena test out sistem anda. Test dia. Mana-mana teknik yang anda dapat, 3711, teknik Pian, teknik Kimi, teknik Azim, teknik Sunbi, or whatever nama teknik. Sistem saya 3711 tu, anda boleh ambil dan namakan dia kepada anda. Saya tak peduli. Kalau saya nak berahsia-rahsia teknik, saya tak pergi buat webinar macam ni. Dan apa juga soalan anda, saya jawab kan. Jadi kalau saya nak jenis, ada teknik rahsia. Tak ada. Dalam dunia ni tak ada cerita teknik rahsia. Kalau nak rahsia, orang dah tahu jadi bukan rahsia kan. Dia tak ada rahsia-rahsia. Ada teknik yang advance lagi. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Saya gunakan kaedah simple. Anda pun nampak 5-3. 5-3. Bila ada incomplete sequence, 5-3 kita trade. Itu je. 5-3-5. Then ada incomplete sequence. Then kita trade. Okey. Jadi, sistem dagangan, apa yang anda buat adalah, ini yang wajib dibuat oleh setiap trader. Setiap trader yang bagus, dia tak ada satu teknik je tau. Sebab ada masanya pasaran tu tak kena kepada teknik anda. Sistem 3711 dekat hujung-hujung trend macam ni, dia tak bagus. Saya direct bagi tahu kepada anda. Masa wave 2 kepada wave 3, wow. Dia adalah yang tercantik yang saya ada dalam yang saya pernah tahulah. Masa market tengah buat wave 2 kepada 3 ataupun 3 dalam 3, dia satu pip dia pergi. Tapi masa ataupun dia tak kena, antara dua je. Kalau tak dia kena ngam-ngam dia pergi, ataupun tak kena dia terus pergi. Tapi arah kita betul. Tapi dekat hujung-hujung macam ni, dia tak bagus. Sebab itu saya elakkan trading bila kita ada dekat intermediate, dekat primary nak habis. Faham? Dekat intermediate, dekat primary nak habis, yang biru dengan yang hitam tu. Masa tu saya tak trade. Kalau kita nak masuk wave 5. Perasan tak? Tapi kalau intermediate dengan primary dalam wave 2,
Nampak yang kita tengah tunggu tadi? Yang dekat index tadi, wave 2. DAX. Itu kita trade. Waktu tu dia cantik. Okey. Setiap sistem anda buat benda ni. Dapatkan 3 teknik sekurang-kurangnya. Buat demo 1, demo 2, demo 3. Ya. Ini masanya kalau anda nak start balik reset dagangan anda, trade penat je. Untung bagi balik kepada market. Jadi kalau anda nak betulkan balik, what you do is tiga teknik ni tuliskan ya, apa setup dia. Bagaimana setup tu adalah nombor 1, bagaimana anda identify trend. Ya, tengok balik yang ada trade sebelum-sebelum ni, print out dia. Print out rupa chart dia yang anda enter. Print out, pergi dekat chart tu, pergi dekat chart, tekan benda ni. Mana dia pergi? Save as picture, lepas tu tekan macam mana anda entry sebelum ni kan, tuliskan dia. Print out, tulis tangan kalau malas nak tulis. Okey. Tulis dua-dua. Yang TP tulis, yang kena stop loss tulis. Ya, yang anda dah trade sebelum ni. Kalau anda tak pernah buat benda ni, tak apa. Ya. Buat forward test. Saya tak percaya kepada back test tau. Sebabnya back test dia tak ada spread widening. Terutamanya kalau anda sedang back test untuk scalping ya. Tu saya tak percaya. Dia kena di forward test ya. Okey. Berapa lama nak buat benda ni? Bagi diri anda 3 bulan. Sekali lagi, 3 bulan. Jangan letak duit dulu. Kalau letak duit, rugi kan. Teknik tak jelek, tapi emosi yang jelek. Itulah, itu yang saya kata. Benda yang paling teruk anda boleh buat adalah bila anda tipu diri anda. Ni masanya anda jangan tipu diri anda. Kalau demo pun anda tak nak buat, apa suruh demo ni? Aku nak buat duit. Bang, tengok dulu, dapat tak anda nak disiplin nak buat demo ni? Kalau demo pun tak dapat nak disiplin, nak rekod dia, lepas tu nak trade akaun biasa, tak payahlah. Jangan buang masa. Saya tak sama dengan yang ramai yang ajak terus buat akaun lain, buat akaun kecil, letak. Kalau dia sponsor duit kepada anda untuk trade, itu tak apa. Tapi kalau dia kata depo sikit, kau trade lah. Ni link untuk akaun. Tu ramai kan. Saya direct bagi tahu. Ya. Yang macam tu jangan dengar. Saya direct bagi tahu kepada anda. Jadi apa yang anda buat, test dahulu. Apa-apa sistem. Kalau demo pun anda tipu dan tak dapat disiplin, macam ni. Jangan trade. Labur letak dalam ASB, tunggu hujung tahun. Labur dalam something, tunggu hujung tahun. Sebab anda tak ada disiplin. Kita cerita macam mana pun tak guna. Dia takkan mencapai satu konsistensi. Tak ada. Sebab konsistensi tu bukan daripada sudut income ya. Konsistensi tu daripada cara anda trade. Sebab perniagaan ada naik dan turun. Ya. Jadi, dan pencapaian objektif adalah bukan daripada sistem. Sistem tu benda berulang-ulang yang disiplin anda ikut. Yang untuk capai objektif adalah menerusi model size posisi. So, apa yang anda buat? Test dahulu teknik anda, tiga teknik. Okey, test dahulu sekurang-kurangnya. Apa trend, apa cara entry, apa cara exit, tuliskan satu. Macam mana anda trade. Okey, apa cara exit, dan keempat adalah cara anda untuk urus. Dalam setiap sistem kena ada 4 benda ni. Jangan cerita kepada saya open TP, saya open SL. Tak ada. Sebabnya mana-mana yang open tu, itu adalah kepada emosi. Simple.
Anda tengah banyak duit, tak apa, float lama sikit. Apa-apa aku depo lagi. Benda berulang macam mana tu? Bila tak ada duit, alamak dah float card kan. Tak dapat ni, masuk balik. Jadi jangan cerita pada saya open TP, open SL. Itu semua mengarut. Dia kena benda berulang. Faham? Benda berulang. Jangan cerita pada saya market entry. Itu semua saya tak nak dengar. Gunakan stop order ataupun limit order. Jangan cerita pasal market entry. Sebab market entry anda tak akan dapat membuat model size posisi. Simple je cerita dia. Anda nak trading bersistem, gunakan stop order ataupun limit order. Dan anda akan ada sistem. Selagi anda tekan market entry, risk reward, balik kepada asas risk reward. Jadi kau kejam sangat sini. Open wallet jadi kalau tengah-tengah bulan sakit tu sini. Open wallet. Jangan kejam sangat. Kejam boleh kejam, tapi kita berlapik sikit ya. Okey, test out 3 sistem ni dahulu. Okey, dah masa ada test, dapatkan benda-benda berikut. Yang pertama, berapa kali tradable entry? Berapa kali dia memberikan entry yang anda boleh enter? Bukannya, ini ada setup, itu satu. Bukan. Anda kena test dia dan anda boleh trade yang setup tu tadi. So, itu bukannya buat back test. Buat forward test. Tradable entry. Saya skapa bang, saya nak test dia dalam seminggu je. Market minggu ni, market minggu depan tak sama. Try test dia 3 bulan. Harus banyak thank you. Sabar Sunbi. Kita pemurah kan. Okey, tradable entry. Nombor 2, dapatkan ini adalah kepada frekuensi. Berapa kali entry yang kita boleh trade? Yang kedua, berapakah dia punya R multiple? Jadi apa yang anda buat apabila anda test semua ni, anda trade jumlah dolar yang sama, bukan lot size yang sama. Itu mengarut. Euro JPY, Euro GBP tak sama pip value. Euro AUD tak sama. Jadi anda kena kirakan lot sizing dia berdasarkan dollar value. Aku cuma nak trade setiap entry $50. Kirakan lot size. Tahu kan macam mana kira lot size? Kalau tak tahu, pergi kat Baby Pips ada, dekat XM ada, kirakan lot size dia. Dah dapat yang tu, 2 ni, anda kirakan expectancy untuk sistem ni semua. Ni dah cukup lengkap dah bagi ni, satu-satu ni. Okey, ni dalam nota semua. Saya rangkumkan dalam page ini saja. Maksudnya, satu entry, berapa average dapat? Cara dia, R multiple, maksudnya katalah ada trade $50 dalam demo tadi. $50 tu satu risk. Jadi kalau TP dapat $50, itu satu R. Kalau kena SL hilang $50, itu negatif satu R. Buatkan dekat table ni, letakkan table dalam table ni. Letakkan dalam table, rekodkan dia. Lepas tu bahagikan berapa kali trade, bahagikan dia. Ada dapatlah something yang kita panggil jangkaan ataupun expectancy untuk sistem berkenaan. Itu cara dia. Buat dia 3 bulan. Buat benda ni. Jangan trade dulu. Dapatkan benda ni dahulu. Anda tahu prestasi sistem tu dulu. Mungkin 3 bulan ni bagus, 3 bulan depan tak bagus. Jadi anda gunakan yang base yang pertama dulu, dapatkan ini dahulu, lepas tu try dia. Barulah anda letak duit. Benda yang tak tahu kita letak duit. Tak berjudi ke tu? Orang punya cantik, kita pakai tak cantik. Kadang-kadang cantik lebih, kadang-kadang cantik tak lebih kan. Sebab kita tak test dia. Test out all this benda-benda ni dahulu. Jangan tanya orang, kau dapat berapa? Tak. Anda dapat berapa? Testkan dia. Apa yang kena kepada anda.
Ya, macam mana nak tahu yang mana kena kepada anda? Tradable entry dia, anda tak tercungap banyak sangat entry ke, ataupun anda tak ada entry, dah 3 minggu dah tak ada entry. Itu contoh dia. Anda kena tanya diri anda berapa jumlah entry yang sesuai kepada anda. Berapa banyak tradable entry yang dia bagi. Dan dapatkan R multiple dia serta expectancy. Bahagian ni ada soalan tak? Bahagian sini untuk sistem dagangan ada soalan tak? Bahagian ni simple je. Yang pentingnya anda buat dia dahulu. Sebab benda ni anda boleh pakai seumur hidup. Minta 3 bulan je untuk anda buat dia. Saya minta 3 bulan je. Kan? Tak meninggal kalau tak trade kan? Ni macam kalau dah tak entry kan, menggigil. Itu tandanya anda ketagih. Itu ketagih trading. Itu lagi teruk daripada faham? Fix 3R boleh ke? Then determine WR. Kalau guna fix 3R, 3R tu adalah apa? Dia punya risk reward Rashidi? Tak dapat. Okey. Dalam any system, saya tak setuju kepada fix risk reward. Sebab penentuan teknikal untuk TP dan penentuan teknikal untuk stop loss adalah menggunakan technical tool. Jadi kita akan lebih objektif. Instead of kalau kita letakkan fix, katalah stop loss dia tadi kita tengok support dia adalah 50 pip. TP aku nanti 150 pip. Sedangkan kat atas situ ada technical resistance yang menyatakan price tak dapat nak pergi. Sebab itu gunakan technical tool. Boleh tak? Boleh tak? Gunakan technical tool. Itu gunanya macam kita gunakan Fibonacci extension kan untuk 100%. Faham Rashidi? Sebab itu saya tak percaya. Saya pernah test kepada ni kepada penggunaan fixed risk reward. Sakit. Satu cara yang anda boleh buat adalah benda ni. Bila anda dah dapat, ni cara mengurus lah. Bila anda dah dapat expectancy sistem anda, kalau anda tengok dalam nota saya pun ada. Katalah expectancy sistem anda adalah 0.6 expectancy. Ini cara mengurus. Ini kepada ni. Tapi jangan gunakan fixed risk reward. Tak dapat. Faham Rashidi? Saya ada sebab dia, gunakan technical tool. Kalau anda gunakan macam ni maksud saya. Anda entry macam ni. Katalah anda entry dekat sini dan kawasan ni memang resistant. Memang resistant. Anda gunakan support resistant. Contoh. Dan kita ada pergerakan naik dan anda gunakan TP anda kat atas ni. Ni di time frame besar. Katalah ada entry dekat H1 contohnya. Bila ni dah berlaku dan ini naik balik dan breakout macam ni. Ini dekat daily contohnya. Anda entry dekat H1 dekat sini. Dan TP stop loss, TP anda kat atas ni. Katalah contoh saja, anda ada satu kawasan resistance yang strong dekat situ. Jadi untuk dia break benda ni, something yang really fundamentally mengubah market. Sebab kita faham bahawa sifat untuk currency market lebih kepada range. Untuk dia break range, sama ada dekat saham berlaku something breakout, ataupun dekat commodity market, ataupun pasaran duit ni untuk beli benda-benda tu. Dan kita ada dua central bank yang cuba untuk menstabilkan mata wang. Sebab itu sifat pasaran mata wang lebih sideways. Untuk breakout berlaku, breakout ni, kejap, saya kongsikan kepada anda satu yang saya pernah tulis. Saya cari kejap. Satu status yang saya pernah tulis 5 tahun lepas. Apa nama dia? Alah, Sarah Arisa. Kejap dia pernah kongsikan status saya.
Tak ada. Dia Facebook dia dah tak ni. Okay. Let me tell you something about currency market. For currency market, untuk breakout dalam satu range. Anda tengok chart banyak currency dalam range. Untuk currency pair, untuk breakout, they must be preceded ataupun didahului sama ada oleh indices market punya breakout ataupun commodity. Duit akan ikut produk. Faham tak? Duit kena ikut produk. Kalau produk breakout, duit akan breakout. Produk tak breakout, duit tak breakout. Simple. It is as simple as that. Kalau nak faham pasaran currency. Sifat dia. Sifat dia. Sifat pasaran currency adalah lebih sideways. Sama ada berlaku kepada short term interest rate, instrument financial kena breakout, then currency akan breakout. Kalau tak, currency dalam sideways. Itu sifat besar untuk currency ataupun any derivative dia. Okey. Jadi balik kepada cerita expectancy. Jadi katalah anda dapat 0.6 sebagai expectancy sistem anda. Jadi anda tahu average pulangan untuk entry anda adalah 0.6. Anda letak $10, dapat $6. Okey. Kita boleh gunakan ini untuk anda manage. Maksudnya anda dah entry kat sini, bila dia dah dapat 0.6, anda letak $10, anda dah tengah profit dan dalam margin anda ada $16. 0.6 anda letakkan BE. Anda keluar separuh. Itu antara cara penggunaan expectancy ni. Saya cari, nanti saya forwardkan. Kalau saya jumpa status yang saya tulis 5 tahun ke 6 tahun lepas, 2015 ataupun 2016. Masa tu, siapa ingat apa penulisan saya dulu saya rajin tulis kat Facebook. Masa tu saya tulis benda ni nama saya. Kalau anda rajin, anda pergi search dekat Facebook benda ni. Coffee Shop Trader. Setiap penulisan saya dulu saya akhiri dengan benda ni. Coffee Shop Trader. Trader kedai kopi. Ataupun pergi kat status saya ada search Coffee Shop Trader yang lama-lama punya penulisan. Ada banyak nota lama-lama saya kongsikan pasal benda-benda macam ni. Dulu-dululah. Lepas 2017, sejak DXM, saya start lebih senyap sikit. Dulu-dulu keras. Dulu-dulu keras sikit. Perkongsian dia keras sikit. Dulu saya banyak kongsikan pasal fundamental dalam pasaran. Tapi yang kita cerita hari ni adalah apa yang saya ceritakan lama-lama dulu. Anda tengok balik, is all that. Trader bawah pokok ketapang. Trader bawah pokok pun boleh. Okey. Faham, Rashidi? Anda boleh gunakan ini sebagai untuk anda manage. Okey, balik kepada cerita ni. Untuk sistem anda tuliskan 3 dan buat demo dia. Dapatkan 3 parameter atas tu. Dan satu lagi adalah kepada winning percentage teknik anda. Sebab itu akan menentukan risk reward yang sesuai kepada sistem anda nanti. Dapatkan winning percentage dia. Okey. Jadi ini adalah apa yang anda perlu tahu mengenai sistem dagangan. Anda boleh belajar banyak-banyak, tapi dapatkan 3 yang anda, mana satu sistem paling bagus? Sistem yang anda faham. 3. I'm sure most of anda dah ada lebih daripada, kalau Pian tanya berapa teknik dah ada. Dia nak kira habis jari kan Pian. Tak cukup jari tangan, jari kaki pun tak habis. Dia banyak teknik kan. Kalau setakat cerita teknik, kalau tanya saya lah, banyak teknik. Mana satu yang teknik yang anda faham dan anda rasa anda boleh guna, tuliskan. Lepas tu test dia. Okey.
Okey, buat benda ni. Selagi anda tak buat benda ni, jangan cerita pasal bang macam mana nak trade. Ramai orang tanya saya macam mana nak trade. Dia nak satu teknik, dia nak ikut market macam saya. Anda takkan dapat jadi saya takkan dapat jadi anda tau. Tak dapat. Sistem saya mungkin sesuai kepada saya. Sistem anda mungkin sesuai kepada anda. Contoh macam Sufi ya. Sufi menggunakan Wyckoff dan dia cuba untuk kaitkan dinamik dengan Wyckoff. Semua ni cycle teori, semuanya berkaitan kalau anda nak faham. Gann, Wyckoff, Dow, asas dia kepada Dow. Kalkulator, banyak sangat kalau kau pakai kalkulator dah banyak sangat dah Pian. Berapa banyak teknik kau pakai kalkulator. Aduh, kalau dah sampai pakai kalkulator, ada kali pun lah, 15 kali 8. Berapa banyak teknik kau ada? Meriah kan. Banyak sangat teknik kan. 15 teknik aku dah jumpa. Ada 8 kali lagi. 15 kali 8. Berapa banyak teknik kau ada? 15 kali 8. Orang pun berapa tu? Okey. Bila anda dah dapat benda ni, sistem anda work on this. Untuk dapatkan berapa lot size sesuai kepada anda, buat belanjawan anda. Buat anda punya belanjawan tadi. Dow punca, betul. Semua punca dia Dow. Semua punca dia Dow. Sebab itu, setiap trader wajib kenal Dow. Wajib. The 6 standard of Dow, anda kena tahu. Tak tahu Dow, jangan download MT4 je. Saya dulu ingat semua orang tahu Dow tau. Sebab saya tengok sana trade kan. Saya ingat semua orang tahu Dow. Bila saya buat kelas, baru saya tahu. Ramai orang tak tahu Dow. Terkejut aku. Terkejut sekejap. Tememan. Macam mana ni? Lepas tu saya ajar Dow sekejap. Okey, saya nampak ramai dah boleh lah. High low tahu. Pasal confirmation. Pasal pasal 3 move dalam market. At least lah 3 trend kan. Macam-macam kaji dengan Sufi. RAM besar. Okey. So, buat belanjawan anda, dapatkan berapa pendapatan. Berapa sebenarnya duit yang anda ada untuk anda nak trade. Bila anda dah ada duit yang lebih tadi, lepas tu kan, berapa yang anda nak set aside, yang ni tadi, berapa anda nak set aside untuk emergency. Okay, yes, insurance semua mungkin anda ada takaful or whatever, tapi anda kena ada some cash untuk emergency. Buatkan benda ni. Lepas tu berapa pecahan yang anda nak letakkan dalam portfolio aset tetap. Bagi mereka yang baru mula, maybe anda tak ada lagi benda ni. Kalau anda dah start simpan ASB, anda start simpan tanah yang anda sewa. Kalau tanah je simpan, yang kayanya bukan anda. Bila meninggal, orang yang diwariskan tu yang orang dapat benda tu. Jangan fikir bila anda beli tanah, beli rumah terus jadi harta. Tak. Anda berhutang, tanah tu kera yang pakai. Faham? Kera yang pakai. Jadi taman permainan kera kan. Kalau anda sewakan tanah tu untuk orang tengok kera, tak apa. Ataupun orang nak tengok kera, anda letak sewa kan. Bila masuk, tengok monyet. Itu buat duit. Itu jadi aset. Kalau dia setakat simpan kera je, itu liability. Anda duduk bayar bank. Faham? Cukai tanah lagi. Jangan fikir semua reta yang kita beli tu dah terus jadi harta. Tak. Kena fahamkan perbezaan aset dengan liability. Dan kalau anda trading ni, ini adalah portfolio aset berubah. Ada turun naik. Itu adalah yang anda trade. Anda tak dapat fikir aku cuma trade, aku cuma depo $10 je. Buat apa nak tahu benda ni? Semua ni berkenaan dengan anda punya perancangan kewangan. Anda tak dapat lari benda ni tau. Kalau anda baru nak mula, maybe sini. Kalau anda dah berusia, macam saya muda lagi kan, macam Kimi. Kimi dah tua.
Kimi sekarang ni umur dia dalam 74 kan Kimi? 74 . Kalau nak trade, tak salah boleh trade. Tapi anda tak boleh letakkan kebanyakan duit anda kat sini. Kan? Mungkinlah. Sebabnya anda tak dapat nak start balik kalau apa-apa jadi. Sebab whatever di sini, risiko dia lebih tinggi. Jadi anda kena tengok keadaan. Saya tak dapat katakan ini formula yang sesuai. Ada banyak formula dia. Anda kena tengok mana yang sesuai kepada anda. Jadi daripada duit yang anda dah buat bajet anda tadi, berapa yang anda nak letakkan dalam table-table? Table ni saya dah buat dah. Dan kalau anda letak dana kecemasan bentuk cash, even anda boleh letakkan dia dalam satu yang boleh menjana pendapatan. Berarti saya termasuk. Faham? Jangan letak cash je, letak saving account anda, you are losing money tau. Anda tengok pendapatan dia macam ni. Kita diajar dari kecil untuk menyimpan. Berapa ramai orang yang kaya dengan menyimpan? Anda tak kaya, anda tak ni dengan menyimpan. Faham? Jadi setiap kali anda memikirkan untuk nak simpan duit, bukan saya katakan jangan simpan duit, but you do simpan untuk cash, untuk emergency yang the thing is nowadays banyak yang even FDI dan lain-lain dan pelaburan yang dah cukup cair, senang nak dijadikan cash. Saya tak dapat go beyond that sebab itu menjadi nasihat pelaburan. Jadi apa yang anda buat, do go to financial advisor, pergi kat bank, duduk, pergi dekat buat kajian anda. Saya tak dapat cerita lebih daripada tu. Dia menabung, dia dapat beli cincin kan. Tu tak tahulah. Tu tak tahu apa cerita. Okay, so letakkan yang dana kecemasan ni dalam, the thing is what you want is something yang generate income. Jangan biar duit anda mati. Oh, duit simpanan saya banyak dah bang dalam account kan. Dia simpan sampai 50,000, 80,000 cash, yang sebenarnya anda sedang losing value dia. Apa maksud saya? Inflasi. Ada simpan duit RM100. Kalau tahun 85 dahulu, dengan RM100 anda simpan sekarang, RM100 tahun 85 dulu, anda boleh pergi banyak tempat. RM100 yang anda simpan sekarang, kan? Anda lalu 15 tol, tak cukup dah. 15 je tol. Tu beza dia, faham? Dia tak sama. RM50 dahulu, kalau bawa anak pergi KFC, anak saya tadi baru beli McDonald. Saya tengok 80 lebih ringgit. Dia beli apa tak, tapi duit dia. RM80 kalau saya dulu umur, sekarang ni dia 13 tahun. Kalau saya RM85, kalau zaman saya tahun 87 dahulu, RM85 tu, kucing saya punya tau. Faham? Okay. Duduk dengan Pian tu, Kimi. Tanya Pian, cari Pian. Message Pian. Pian ada lesen benda-benda ni. Tanya Pian. Okay. So, apa yang anda buat adalah, the point is, duit jangan mati. Itu je. Kan? Duit jangan mati. So, what you do is, there must be some return kepada whatever asset yang anda ada. Duit tu asset anda. Whatever asset, rumah ke apa ke, there must be a return. Jangan jadikan dia sebagai liability. Anda duk bayar bank, anda duk saya diwariskan kebun getah, kan? Pajak kan ke daripada dia, macam tu je yang anda bayar cukai tanah. Pastikan apa-apa yang anda ada, dia menjadi satu asset, bukan jadi liability. Orang ingat, saya menerima warisan.
Orang tua bagi saya kebun getah kan, 2 ekar. Tengok apa ada kat situ. Saya nak toreh getah memang tak ada lah kan. Nantilah saya nak buat projek apa 10 tahun. 10 tahun tu kita bayar cukai tanah. Itu liability. Biarpun kita tak bayar lagi sebab duit tanah tu diberi, dia masih dikira sebagai liability. Kalau anda pergi sewakan tanah tu, then dia asset. Faham? Bezakan asset dengan liability. Ramai orang tak tahu benda ni. Apa kena-mengena dengan trading? Segala-galanya. Berapa banyak anda nak bagikan sini, berapa banyak, dan pastikan berapa pulangan yang masuk akal. Masuk akal di sini adalah something berapa sebenarnya daripada duit ni yang anda nak jana setahun. Letakkan tempoh masa jauh sikit. Jangan kata 1000%. Mengarut. Bukan tak boleh dapat. Boleh. Kripto kita tengok orang dapat beribu persen. Yes. Tetapi nak letak dalam kripto, kalau anda nak letak macam tu, boleh. Gunakan duit market. Kalau anda letak duit kepada benda yang turun naik, takutnya jantung kita naik ke atas kepala. Faham tak? Masa dia naik, jantung kita naik atas kepala. Dia turun bawah kaki. Jadi benda yang turun naik macam tu, letakkan duit tepi. Duit yang anda tak kacau. Berapa? Jangan duit yang susu anak apa semua anda letak kat situ. Habis. Okey? Letakkan berapa, bagaimana anda membahagikan duit anda. Dan termasuk untuk trading currency lah, saham lah, komoditi ni, rancangkan. Daripada situ, kita boleh dapat kepada benda ni. Bila anda tahu berapa anda nak letak dan anda tengok balik duit tu, anda fahamkan apa makna duit tu kepada anda. Boleh? Di situ anda boleh mula melihat toleransi risiko anda. Contoh, untuk portfolio berubah-ubah tadi, turun naik, anda nak gunakan untuk trading lah. Anda ada contoh dalam tu ada $1,000. Berapa sanggup hilang $1,000 ni? Katalah, saya sanggup hilang separuh. Anda ambil $500. Okey? 500 lagi jangan pergi depo. 500 lagi letaklah dalam portfolio aset tetap. Duit anda jangan letak kat broker tau. XM tak bayar anda punya kadar faedah kepada anda. Faham? Ada 10,000, letak 10. Yang lawaknya termasuk saya. Saya pernah buat benda ni. Ada $10,000. Letak $10,000. Risk management katanya. Saya cuma sanggup hilang 20%. Maksudnya saya cuma nak sanggup risiko 2,000 saja. Daripada 10,000. 8,000 tadi buat apa saya letak kat situ? Bukan dia buat apa. Oh, jaga drawdown. Anda tak jaga drawdown account retail anda yang macam tu tau. Kecuali anda gunakan dia untuk anda marketing ke apa ke, itu cerita lain. Staking crypto on stable coin boleh consider sebagai fixed asset. Masalahnya definisi kepada kripto tu sendiri, Pian. Definisi dia masih lagi sebagai satu aset yang tak tetap. Faham tak, Pian? Dia masih dikira sebagai komoditi. So, any investment dalam komoditi is still you are putting in variable, bukan fix. Definisi untuk kripto ni, dia dilihat sebagai komoditi. Sebagai financial instrument yang turun naik, variable. Setakat ini. Kalau tanya saya staking, maksud Pian tu kat situ, kita tiap bulan kita letak. The thing is, instrument tu sendiri adalah variable. So, I would say dia fall under variable. Kita biarpun ada tiap bulan kita letak ada $50, aku beli $50. Ada bulan depan ada $50. Itu lebih kurang macam dollar cost averaging lah, letak. But instrument tu sendiri adalah variable instrument. So, to me dia bergantung kepada instrument sebab dia turun naik.
Kecuali you are putting dalam something yang kekal lah, yang range julat dia tak jauh. Contoh ASB, contoh fixed deposit kan. Fixed deposit pun ada turun naik kan. So itu dikira, tapi julat dia tak jauh. Jadi itu dalam even mutual fund itu dikira sebagai, to me itu dikira sebagai fix. Tu ada julat dia. Okey, balik kepada cerita ni tadi. Mana kita tadi? Okey. Okey, 500. Jangan letak 1000. Aku sanggup hilang 500. Letak 500. Yang kau letak pergi 1000 tu buat apa? 500 tu tak buat kerja apa? 10,000. Oh, aku cuma risk tolerance aku 2,000 only. Jangan letak 10,000. 8,000 letak tempat lain yang buat duit. 2,000 lagi letaklah dalam ni. Tapi bila ada letak dalam fix punya income, contoh saya bagi contoh yang 10,000 tadi saya ada 10,000 untuk nak letak dalam variable income, tapi saya sanggup hilang 2,000 saja. Okey, masuk dalam ni 2,000 dalam variable income. Yang fixed income saya letak 8,000 saya. Okey, tetapi portfolio ni pendapatan dia dikira sebagai variable income punya portfolio. Ni maksud saya. Di sini anda punya return akan kecil sebab dia fixed income. Mungkin dalam 5%, mungkin dalam 3%, mungkin whatever, asalkan dia beat inflation. A good target will be around 7 to 8% a year. Of course, anda pergi shopping cari yang jauh tinggi sikit. Higher return, higher risk. Itu kat fixed income. Boleh? Okey, yang dekat sini. Yang variable income, jadi ini lebih kurang anda dapat lebih kurang tahu berapa pulangan dia. Jadi kalau anda katakan saya cuma sanggup hilang 2,000, iaitu daripada 10,000 tadi ataupun 20%, your goal should be 40%. Faham? Sekurang-kurangnya. Anda nak income anda double daripada drawdown yang anda sanggup tanggung dalam satu tempoh. Kalau itu sekurang-kurangnya untuk variable. Jadi kalau kita katakan 40% daripada 10,000, itu adalah 4,000. Now, anda dah separuh, dah ada suku jalan bila anda letakkan 8,000 tadi dalam fixed income. Sebabnya anda dah tahu dia punya pendapatan. Iaitu katalah, kita ambil angka bulat lah, 10% kat sini. So, kalau kita letak 8,000, kita dah ada 800. Nampak tak? Anda cuma perlu buat 3,200 daripada trading anda yang anda letak 2,000 tadi. Yes, jumlah dia lebih daripada 100%. Yes, tapi kena ingat, the whole portfolio adalah 10,000, bukan 2,000 yang anda depo. Ini yang masalahnya dengan trader yang jenis fikir main cara depo sahaja dan tanpa memikirkan cara portfolio. Yang saya tunjukkan ini adalah cara portfolio. Anda memikirkan the whole amount. Now, berapa lot nak buka? Berapa lot nak buka? Katalah anda ini tadi anda letakkan 2,000. Itu adalah risk keseluruhannya untuk portfolio ni, dan anda kata saya sanggup hilang 2,000 and bagikan timeline dia dalam tempoh 1 tahun. Saya akan tengok portfolio ni dalam setahun. Kalau hilang 2,000, aku stop. Okey. Ingat tak yang anda test out sistem anda tadi? Berapa tradable entry dia? Berapa kali dia entry yang anda boleh trade? Untuk
permulaan, katalah anda ada satu sistem, dia memberikan 20 kali entry sebulan, tiap hari 1 kali. Setahun kali dengan 12, anda dapat 240. Ini permulaan dia, macam mana cara anda compound, tetapi bukan compound yang anda fikir, yang anda biasa dengar tu, tak. Kalau teknik anda memberikan 20 entry sebulan, setahun ada 240 kali entry. Anda sanggup hilang setahun 2,000. Bahagikan. Untuk permulaan 1R anda, 1R, faham? Bahagikan kosong, bahagikan berapa? 2,400 bagi 240. Bahagilah dapat berapa tu. Itu mungkin satu entry $16 ke, berapa dolar ke. Itu 1R permulaan anda. Jadi maksudnya kena stop loss untuk permulaan. Anda boleh gunakan table ini. Ini semua matematik dia. Ini semua matematik ya. Mana dia? Ni. 1R anda dekat sini adalah yang itu tadi. Anda boleh gunakan table ni dan kalau kita kata $16, daripada 10,000 sini 0.16. Faham tak? Situ 0.16. Saya punya ni tinggi tau. 0.25. Ramai ingat 0.25% saja. Dia tinggi 0.25 tu. Kalau anda berfikir cara portfolio. Ini adalah agresif tau. Orang ingat apa? 10,000 trade $25. Ini agresif tau. Tapi depend kepada sistem anda, berapa kali entry dia. Sebab itu anda kena test out benda ni semua dahulu. Barulah anda dapat berapa R yang anda boleh trade, dan barulah anda dapat nak buat model size posisi. Boleh? Dapatkan objektif. Objektif tu berapa anda nak buat, berapa anda sanggup loss. Dapatkan semua tu. Dan timeline dia. Itu objektif. Barulah complete anda punya satu sistem dagangan. Jadi sistem dagangan, portfolio dagangan bukan hanya kepada cara entry. Dia melibatkan ketiga-tiga benda ni, sistem dagangan, model size posisi dan objektif. Saya harap ini jelas kepada semua. Semua contoh-contoh ni ada di dalam nota ini. Model size posisi yang nak ikut pun ada dalam ni. Mana dia pula? Ni. 2 minit lagi. Okay, kita tak dapat nak curi masa orang di sini. Kita duk curi masa orang kan. Saya tunggu Wani. Wani dengar ni. Wani, tolong update yang hari bulan kita nak jumpa tadi, Wani. Wani. Kan saya nak bagi tahu dekat Salih. Faham lah sini? Tolonglah buat benda-benda ni. Ambil screenshot ni. Benar aku tulis tadi. Mana dia? Ni buat benda ni. Buat benda ni. Mana-mana sistem yang sesuai kepada anda, multiple dia sesuai kepada objektif anda pakai. Kalau dia dapat kepada pulangan, anda tahu berapa pulangan dia, then anda is all mathematic. Dia kena stop loss ke kena TP, anda ikut je sistem tu. Sampailah dia turun, sampai dia macam ni. Expectancy anda tahu berapa average pulangan. Jadi kalau dia memberikan average macam ni, anda pakai dia. The moment dia jatuh, trade, kena stop loss, kena trade, anda kecilkan lot sizing. The moment dia tak dapat mencapai objektif, anda berhenti trade dahulu. Berhenti trade dahulu. Trade dia dalam demo balik. Dia naik balik, anda pakai balik. Dia semuanya matematik je. Anda nak ikut satu sistem, anda kena tahu prestasi sistem tu. Kalau anda tak tahu, anda tak akan dapat disiplin. Anda ingat semua nak untung je kan. Kalau dah rugi, anda tak dapat nak disiplin. Kalau untung banyak sangat pun sama, balik cerita lama. Jadi kalau anda tahu julat-julat ni semua berapa, dan anda akan mencapai objektif anda bukan menerusi teknik.
anda mencapai objektif anda menerusi model saiz posisi. Anda tak akan buat kerja gila tiba-tiba satu entry terus kaya. Tak. Slowly dan ada kaedahnya untuk anda menaikkan berapa lot sizing kepada prestasi sistem. Itulah dia. Bukannya satu entry kaya. Tu masalah. Boleh, Rashidi? Benda ni bukan baru. Kita dah kongsikan banyak kali. I go detail dia. Dan bila ada duit, beli aset. Beli aset. Dan kita cerita awal minggu ni. Okey, itu sahaja untuk minggu ini. Ingat, betul tidak bersamaan dengan menjana pendapatan. Tak. 100 kali betul, 2 kali salah, boleh hilang terus. Jadi untuk anda tak nak berlaku benda tu, try buat apa yang saya ceritakan tadi. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Ambil nota ni, Shidi. Thank you semua. Jumpa lagi Sunbi, Kimi, Rashidi.